صراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah pada malam ini untuk kita berkongsi beberapa pedoman dan panduan daripada karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkaitan iman dan kehidupan. Pada malam ini kita akan masuk pada subtopik bagaimana iman menjadi pencetus kepada pembaharuan. Kata pengarang, pembaharuan suatu masyarakat bangsa tidak datang secara tiba-tiba atau secara kebetulan. Bangsa-bangsa di dunia yang bangun, yang bangkit daripada tidur, yang menjadi kuat setelah mengalami fasa kelemahan, kemajuan setelah melalui fasa kemunduran, adalah setelah melalui pendidikan yang mendalam, bahkan pendidikan yang tersusun. Dengan kata lain, kita boleh sebutkan sesudah mengalami perubahan jiwa dan juga cara berfikir, berubah daripada diam kepada bergerak, daripada tidur untuk bangkit, dari putus asa kepada semangat, dari bangsa yang tidak berbuat apa kepada umat yang memberikan manfaat, daripada bangsa yang mati menjadi bangsa yang hidup. Secara asas kita boleh fahami Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan sesuatu revolusi, sesuatu perubahan yang kita sebutkan sebagai at-tajdid berlangsung kerana dua sebab. Sama ada di dunia Islam maupun mana-mana revolusi yang berlaku, ada dua sebab. Yang pertama disebabkan faktor ilmu melalui budaya berfikir yang kritikal akan mendorong untuk berlakunya sesebuah revolusi. Begitu juga dengan faktor yang kedua, faktor emosi, faktor kejiwaan, semangat yang tinggi untuk berubah. Dia akan menjadi pencetus yang kuat. Apatah lagi digabungkan biasanya sesuatu perubahan yang didasarkan dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan, maka emosi juga turut akan terlibat. Dalam masa yang sama perlu kita sedari ada juga gerakan-gerakan perubahan yang berlaku hanya didasari semata-mata di atas sentimen, di atas dasar emosi. Boleh jadi kerana dizalimi dengan begitu teruk, lalu mereka menyusun, merancang, mengatur gerakan-gerakan untuk menguburkan kerajaan yang sedia ada hanya dengan faktor emosi. Dan kita akan dapati mana-mana gerakan yang berlaku sepanjang zaman yang semata-mata didasari di atas emosi, biasanya gerakan ini akan terkubur dengan cepat. Berbeza dengan kita lihat apa yang berlaku di Eropah daripada zaman gelap menuju ke zaman Renaissance. Di situ kita akan dapati perubahan itu berlaku dengan tempoh yang lama, dan kesan dari perubahan itu juga berlangsung dengan tempoh yang panjang, mencecah ratusan tahun, barulah dia akan digagalkan, dijatuhkan atau naik gerakan-gerakan yang lain.
Sebab itu sepatutnya menjadi pengajaran yang besar buat kita, bagi umat Islam terutamanya, untuk tidak menjadikan emosi itu sebagai picu terhadap apa juga isu. Sebaliknya mestilah digerakkan dengan dasar yang jelas, idea yang tulen, idea yang tuntas, supaya apa? Dia akan menjadi gerakan yang berpanjangan. Kalau kita pernah teliti apa yang berlaku pada zaman gelap menuju kepada fasa kegemilangan bagi masyarakat Eropah, mereka terpaksa bukan membiarkan, tetapi untuk mereka menikmati apa yang sedang mereka nikmati pada waktu yang berlangsungnya pergerakan tersebut, dengan terbunuhnya, dengan dibunuhnya ribuan-ribuan ilmuwan dengan keberanian menyatakan pandangan-pandangan, sehinggalah akhirnya betul-betul jatuhnya kumpulan gereja pada waktu itu. Maka sudah tentu gerakan-gerakan yang didasarkan di atas ilmu pemikiran, walaupun sebenarnya pada waktu gerakan Renaissance itu berlangsung, masing-masing tak nampak pun kesalahan itu daripada pihak yang nak berubah, tetapi yang lebih penting adalah idea-idea tersebut muncul secara tersusun dan teratur, yang menyebabkan mereka menolak idea-idea yang datang daripada gereja dengan kerosakan-kerosakan yang fatal. Cumanya ada satu perkara lagi yang perlu umat Islam sedari. Dalam seluruh revolusi yang berlaku di dunia, sama ada kalau kita sedari di peringkat antarabangsa ataupun di peringkat negara kita sendiri, ada satu lagi faktor yang lebih penting yang menjadi perubahan kepada gerakan dunia, iaitulah iman. Gerakan iman, faktor iman yang menjadikan dunia ini berubah jauh lebih baik daripada dua faktor yang disebutkan tadi. Kata pengarang, perubahan jiwa merupakan suatu revolusi dan pembaharuan tentang tujuan hidup dan pandangan hidup. Setiap gerakan, kebangkitan, revolusi politik dan ekonomi hendaklah sejalan dengan pembaharuan jiwa dan semangat. Kalaulah pembaharuan dan gerakan lahir tidak sejalan dengan perubahan jiwa, maka revolusi dan pembaharuan hanya akan terbit di atas kertas semata-mata dan gagal untuk diterjemahkan ke dalam alam realiti. Satu lagi perkara yang disebutkan oleh Dr. Sokordowi, untuk melakukan sesuatu perubahan, dia tidak boleh semata-mata memiliki teori, tetapi mestilah teori tersebut berjaya diterjemahkan ke alam realiti. Pendek kata, untuk melakukan sesuatu perubahan yang kita selalu sebutkan, kita nak ubah sistem, tetapi mestilah dia dasari dengan perubahan tersebut melalui sikap manusia yang nak mewujudkan sistem tersebut terlebih dahulu. Merujuk kepada ayat yang ke-11 daripada surah Ar-Ra'd, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Walaupun ayat itu panjang lagi, tetapi fokus apa yang dimaksudkan oleh pengarang adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu bangsa sebelum mereka merubah keadaan diri, jiwa mereka sendiri. Dr. Sokordowi dalam tafsiran yang lain, apabila memberikan komentar terhadap ayat ini, memberikan kepada kita satu pedoman yang saya kira sangat-sangat tepat, dan itulah yang perlu dilakukan apabila adanya gerakan-gerakan untuk merubah sistem. Benda pertama yang mesti dibuat adalah merubah sikap. Yang sikap itu boleh jadi datang daripada cara manusia itu berfikir, kemudian barulah disusuli dengan perilaku-perilakunya untuk menyusun satu sistem yang baru. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda mula-mula diutuskan. Sebelum Nabi nak ubah sistem masyarakat Mekah kepada sistem yang lebih baik kehidupannya, maka dimulakan dengan merubah pemikiran mereka, dan pemikiran ini sangat-sangat berkait rapat dengan iman, dengan akidah. Kerana apa-apa yang telah menjadikan
kepercayaan, maka dia adalah menjadi faktor ketuhanan yang akan mendominasi sesuatu kaum sehingga menyebabkan kepercayaan itu menjadi suatu aliran yang mainstream. Jadi itu yang berlaku kepada masyarakat di Mekah. Apabila Nabi SAW memulakan revolusinya melalui gerakan iman, maka nescaya kita akan dapati ada satu perkara yang tidak ada pada mana-mana revolusi di dunia ini. Kata pengarang, mengadakan pembaharuan jiwa dan semangat bukanlah hal yang mudah dan ringan, melainkan sangat-sangat berat. Untuk Nabi SAW memulakan dakwahnya di Mekah sehingga menyebabkan malaikat Jibril terpaksa memberikan amaran yang keras kepada Nabi. Apabila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi SAW tak nak keluar rumah kerana dia tahu bukan senang kita nak ubah sikap manusia. Bahkan menurut sarjana psikologi, hari ini di antara ilmu pengetahuan yang sentiasa berkembang dan tidak pernah habis adalah ilmu berkaitan human resource, tentang kemanusiaan. Kita tidak akan jumpa mana-mana sarjana yang berjaya menghasilkan satu panduan yang confirm, berkesan kalau kita ikut 100% apa yang dicadangkan. Contoh macam mana kita nak didik anak sulung, ada tak panduan? Sebagaimana kereta keluar panduan, sebagaimana kenderaan-kenderaan ataupun apa juga peralatan-peralatan yang kita guna pakai yang ada panduan, yang kalau kita guna, kita ikut panduan itu, maka dia akan jadi. Yang tidak ada pada pendidikan manusia. Tak ada orang boleh berikan kepada kita satu sampel. Ini adalah didikan yang boleh dibuat kepada anak sulung. Mana-mana anak sulung guna plan ni akan berkesan, akan berjaya. Tak ada. Sebab itu ilmu yang tidak pernah habis adalah ilmu tentang generasi demi generasi. Adanya baby boomers, kemudian adanya generasi X, adanya generasi Y, Z, terbaru generasi Alpha yang akan datang tak tahulah apa lagi generasi-generasi yang akan muncul hasil kajian-kajian dibuat demi tujuannya untuk memahami manusia. Hari ini generasi yang sedang berada dalam era pelapis yang menggantikan generasi-generasi atasan adalah generasi Z. Yang kita lihat ada satu gap yang besar yang berlaku di antara generasi atas dengan generasi yang sedang naik pada hari ini, kesan daripada gadget, dan yang lebih dekat adalah kesan daripada COVID-19. Saya diamanahkan untuk menguruskan bahagian hal ehwal pelajar di kolej, dan saya kira cabaran apabila bermula sahaja COVID untuk kita mulakan balik rentak untuk grab kemampuan pelajar untuk belajar, dengan masuk pula dapatan daripada kerajaan 72% lepasan SPM tak nak sambung belajar. Dia efek hal ehwal pelajar kuis mengeluarkan kenyataan kemerosotan penerimaan pelajar pada sesi ini sehingga 50%. Bermaksud kalau diterima 4,000 pelajar, sesi ini diterima 2,000 pelajar. Tak silap saya dia kata biasa kami akan menerima buka semester 2,000 pelajar, tapi semester ini kami hanya menerima 1,000 pelajar. Lalu bagaimana dengan kolej universiti swasta yang biasa penerimaan pelajar 100 orang, mungkin 200 orang, bahkan mungkin 50 orang, kekurangan sampai berapa kalau 50%. Maka kalau tanya direct kepada anak-anak yang lepasan SPM, kenapa tak nak sambung belajar, jawapan dia direct. Apa kata dia? Kalau sambung belajar pun gaji minimum 1,500 je. Dia dah tahu dah benda itu pun kita tak boleh nafikan. Betul juga. Ini satu gambaran yang kita mesti faham kat mana jurang yang kita boleh selesaikan. Tetapi ada isu yang jauh lebih besar selain daripada isu
gaji tadi itu ialah bagaimana generasi ini perlu dibentuk kembali untuk mereka dengan generasi atas boleh bukan setakat bersaing, tetapi boleh duduk satu meja untuk golongan yang atasan menerima pandangan generasi baru, dan generasi baru pula boleh juga memahami kenapa pandangan-pandangan orang lama sebegini. Lepas tu kami membuat beberapa tinjauan macam mana kita nak mulakan buka kolej ni, kita nak buat macam mana. Benda pertama adalah kita kena buat camp kembali macam mana sebelum-sebelum. Bila masuk sahaja kolej, kita kena buat camp. Kerana 2 tahun tak boleh buat camp, akhirnya kita lihat kelas yang dibuat di atas talian itu sangat-sangat memberikan kesan yang besar kepada fokus pelajar. Kerana ada pelajar yang belajar awal semangat, akhirnya drop, tak habiskan semester. Ada pelajar yang bila kita tengok jawapan-jawapan mereka atas kertas, jawapan tu macam tak nak jawab. Kerana apa? Sepanjang PKP, bila periksa boleh tengok buku, tapi bila kembali balik kelas macam biasa, akhirnya mereka dah tak nak membaca buku secara detail, apatah lagi nak buat nota. Kerana apa? Sepanjang PKP, pensyarah, guru-guru akan bekalkan nota. Semua tenaga pengajar yang siapkan, mereka hanya tinggal baca. Kesan dia, jawapan pelajar adalah jawapan daripada nota yang disediakan oleh guru, bukan daripada buku. Kerana mereka memang takkan buka buku. Nak buka buku dalam PDF, nak baca, bukan boleh conteng. Jadi menyebabkan itu realiti yang mereka sedang tempuh. Maka bila buka balik realiti yang sedang berlaku, maka kita saring apakah ciri-ciri generasi Z. Mereka yang critical thinking, mereka suka berfikir secara mendalam. Kita dapati kesemua ciri-ciri yang ada pada Gen Z itu telah hilang dengan datangnya wabak COVID sepanjang 2 tahun. Hilang. Maka kita nak kembalikan balik keyakinan mereka, skill mereka, critical thinking mereka. Maka tak ada cara yang lain, mesti dibuat camp, mesti dibuat program-program untuk menyegarkan kembali cara mereka. Alhamdulillah, untuk bulan 7, bulan 8 ni terpaksalah kita buat 2 camp. Nak counter balik 2 tahun punya problem tu, buat 2 camp dalam masa tak sampai sebulan. Syarat pertama kalau nak grab balik generasi bawah ni adalah mesti buat camp yang menjauhkan mereka daripada gadget mereka. 3 hari tanpa gadget. Tuan-tuan, budak-budak muda ni kita terpaksa sebutlah, bukan kita nak merendahkan. Kalau mereka tak makan tak apa, tapi jangan ambil gadget juga. Penting. Kerana mereka hidup dengan benda itu. Kita tak boleh nak nafikan, kita bukan memperlekehkan, tapi mereka tak sedar dan mungkin mereka perasan sebenarnya ini adalah suatu benda yang penting bagi mereka. Maka kita nak bagi satu lagi peluang. Tinggalkan gadget, kita masih lagi boleh hidup macam biasa. Bahkan boleh jadi kita akan mula menikmati kehidupan kita jauh lebih baik hanya dengan kita menyusun, bukan kita suruh tinggalkan, susun balik. Daripada sepanjang PKP boleh jadi kalau 24 jam itu 18 jam, 16 jam dengan gadget, kita kata kita nak kurangkan lagi kepada 8 jam, 7 jam. Kerana apa? Ada banyak benda yang kita perlu nikmati di luar sana. Alhamdulillah ada pelajar-pelajar yang bila kita masukkan camp, baru dia kata apa? Barulah rasa ada kawan, barulah rasa tahu macam mana nak menikmati kehidupan, barulah rasa macam mana nak berinteraksi dengan kawan-kawan, nak bercakap dengan pensyarah. Jadi kita kata ini adalah benda realiti yang ilmu tentang kajian manusia ini tak akan pernah habis. Sampai bila-bila dia akan berkembang, dia akan berkembang. Kerana itulah yang membezakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, sama ada makhluk-makhluk yang hidup ataupun makhluk yang diciptakan oleh manusia, seumpama robot-robot ataupun kita panggil hari ini AI, yang mereka juga memiliki kecerdikan. Maka jangan sampai mesin-mesin ini yang akan menggantikan seluruh pekerjaan manusia, yang akhirnya manusia pun tak tahu nak buat apa, serah kepada AI saja. Maka kata pengarang, maklumlah manusia ini makhluk yang bertemu dan bercampur aduk dalam dirinya berbagai keadaan dan sifat-sifat yang beraneka ragam. Tentu sahaja termasuk pekerjaan yang paling sulit, memasukkan perubahan ke dalam jiwa, hati dan fikiran manusia, membendung aliran sungai yang besar dan merubah alirannya, membuat lubang di dalam tanah atau melubang batu yang keras
Merubah benda-benda dalam alam ini jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan merubah jiwa, pandangan hidup dan fikiran manusia. Manusia boleh buat macam-macam dekat dunia ni, tapi nak ubah manusia adalah suatu benda yang sangat-sangat sukar. Sebab itu sifir dalam dakwah dia tidak sama sifirnya dengan ekonomi. Labur banyak ni, untung banyak ni. Satu tambah satu kita dah tahu dah jawapan dia 2. Tapi dalam dunia dakwah, kita buat program 100 orang, apakah 100 orang ni akan keluar dengan hasil yang sama? Maka ini satu benda yang kita kena fahami, yang kita kena akui hakikat di dalam dunia dakwah. Sifir ni bukan begitu. Sebab tu bila kita start balik buat program camp-camp, kita akan tahu hasilnya tidak akan 100%. Tetapi apakah mesti kita berhenti daripada mendidik, mengajar, menyampaikan ilmu? Tidak akan boleh berhenti. Kerana apa? Hasil itu kita akan lihat secara spesifik kepada setiap individu, kepada setiap orang, kepada kumpulan-kumpulan tertentu dan sebagainya. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mana didesak oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk Abu Bakar kumpulkan Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar, peperangan-peperangan yang terpaksa dilalui oleh mereka untuk memerangi golongan-golongan murtad, sehingga menyebabkan korban dalam kalangan mereka yang dekat dengan Al-Quran ini sangat ramai, ratusan, dan mula meningkat bilangan tersebut. Maka menimbulkan kerisauan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tak boleh jadi ni kalau berterusan apa yang sedang berlaku hari ini, maka akhirnya akan menyebabkan Al-Quran itu khawatir akan terhenti kepada generasi kita sahaja. Kata Umar, kumpul Quran, kita kena bukukan Quran. Kata Abu Bakar, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Kata Umar, buat. Ini satu idea yang sangat penting. Bahasanya, kalau Nabi ada, mesti Nabi suruh benda yang sama. Ini firasat Sayyidina Umar. Akhirnya Abu Bakar bila dia desak, akur, lalu panggil penulis wahyu Zaid bin Sabit untuk mengepalai projek mengumpul Al-Quran. Kerana teks-teksnya bertebaran, berada di merata-rata, sebahagian besarnya berada di dada-dada para sahabat. Kumpulkan. Maka buat. Tapi ketika mana diarahkan oleh khalifah, apa kata Zaid bin Sabit? Kalau nak suruh aku ratakan bukit, nescaya aku lebih sanggup daripada untuk aku kumpulkan Al-Quran. Kerana apa? Walaupun kita kata Al-Quran itu bukannya manusia, tetapi gambarannya, gerak kerja untuk kita buat benda-benda yang bersifat material adalah jauh lebih mudah berbanding daripada benda-benda yang bersifat pendidikan, bersifat keilmuan. Kerana apa? Kita tahu cabarannya sukar dan hasilnya tidak akan semudah itu. Dan usaha itu disambung oleh Sayyidina Osman dengan membahagikan Al-Quran itu kepada satu lahjah yang lebih memudahkan, iaitu lahjah Quraisy yang kita panggil hari ini sebagai Mushaf Osman. Disebut lagi oleh pengarang, manusia yang mahu bersusah payah dan letih untuk memperbaiki mana yang rosak, memanggil orang lain kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan rela berkorban dengan diri dan harta benda di jalan yang hak, sungguh membentuk manusia itu pekerjaan yang sukar dan tidak mudah untuk dicapai. Kata beliau, tetapi iman satu-satunya yang menimbulkan keajaiban. Iman dapat mempersiapkan jiwa manusia untuk menerima asas-asas fikiran yang baik, biarpun di dalamnya tersembunyi kewajipan, pengorbanan dan kesulitan. Iman adalah satu-satunya unsur yang dapat mengadakan perubahan dalam jiwa manusia dan menjadikan manusia dalam bentuk yang baru, sehingga berubah tujuan hidupnya, jalan yang ditempuhnya, berubah tingkah laku, pandangan hidup, perasaan dan pertimbangannya. Kalau kita perhatikan keadaan satu orang dalam dua masa,
ketika mana mereka kufur dan ketika mana mereka beriman, nescaya jelas bahawa orang yang di masa kedua bukan lagi orang yang di masa pertama, walaupun nama dan tubuhnya tidak berubah. Maka itulah iman yang memberikan pengaruh yang cepat dengan tidak memandang umur dan tingkat penghidupan, tidak sebagaimana yang ditetapkan oleh pakar psikologi yang menetapkan syarat-syarat untuk berhasilnya tempoh pendidikan. Dr. Qaradawi mendatangkan kepada kita satu pandangan yang penting untuk diimani oleh kita semua. Hari ini yang akan berjaya mengubah seseorang itu adalah iman. Agama ini adalah faktor yang tidak boleh dinafikan untuk merubah seseorang itu daripada tidak baik kepada baik. Bermaksud, sekiranya seseorang itu menganut ajaran agama, tiba-tiba perilakunya tidak berubah, maka kesalahan itu bukan pada agamanya, tetapi kepada penghayatan terhadap agamanya yang menyeleweng, yang salah. Sebab itu kita akan dapati ada orang yang dia berbangga dia dengan agamanya, tetapi berbangga dengan akhlaknya yang berbeza daripada apa yang dikehendaki oleh agama. Bukan kerana agama itu salah, tetapi penghayatan terhadap agama itu yang salah. Maka Dr. Qaradawi dalam bab ini akan mendatangkan beberapa contoh golongan terdahulu yang dengan sebab iman ini mereka 360 darjah menjadi individu yang berbeza tanpa perlu mengubah nama, tanpa perlu perubahan-perubahan fizikal pun. Sebab itu didatangkan satu pandangan daripada aspek golongan psikologis yang telah menetapkan beberapa kriteria daripada aspek umur. Walaupun pandangan ini sebenarnya dia berkembang sebagaimana ilmu tentang kemanusiaan itu berkembang, cuma ini pandangan pada zaman tersebutlah yang ilmu psikologi mungkin pada waktu itu tidak lagi secanggih pada hari ini, kerana pada waktu itu pandangan sarjana-sarjana psikologi menyebutkan seseorang yang nak berubah itu dia ada timing dia. Contoh, kalau kita nak ubah seseorang, waktu yang paling berkesan adalah waktu kanak-kanak. Kalau dah naik umur sekian-sekian, dia tak boleh nak ubah, dia akan kekal sebagaimana diri dia. Sebagaimana kita pernah dengar kan pandangan kita ni kalau dah masuk umur 40 tahun, kalau tak berubah agak sampai bila-bila dah tak berubah. Jadi ini pandangan-pandangan yang kita kata dipelopori oleh golongan sarjana barat pada waktu itu. Tetapi saya lihat dalam perkembangan semasa, barat pun dia dah mula ubah pandangan-pandangan dia terhadap kenyataan-kenyataan tersebut. Bermaksud boleh jadi orang itu boleh berubah pada bila-bila masa, dan kita dapati pandangan ini berubah kerana apabila mereka menerima elemen keagamaan di dalam psikologi. Barat pun pening. Bagaimana psikologi barat itu berkembang, mereka cuba menafikan fungsi dan peranan agama, tetapi dilihat masalah manusia tetap tak selesai. Bahkan hari ini kita akan dapati masalah-masalah kejiwaan itu semakin kritikal. Maka apakah dengan masalah psikologi yang kritikal ini disebabkan manusia meninggalkan agama ataupun ada sebab-sebab yang lain? Maka semua itu pandangan itu berkembang. Saya pun dalam usaha nak belajar benda-benda ni pun kita masuk kelas first aider. Sebelum tu kita ada masuk beberapa kelas untuk kita faham sebenarnya manusia ni bahagian mana yang perlu kita tumpukan apabila kita kata kita kena raikan orang, kita kena faham orang. Kita tidak boleh membuat satu pandangan yang simplistik terhadap seseorang, terutamanya dalam realiti media sosial pada hari ini. Maka kita pun belajar first aider kelas selama 10 siri, mendedahkan bagaimana kita nak memahami secara realitinya golongan-golongan yang mengalami depres, kemurungan, mental health. Dan kita bila dah faham, kita pula nak berinteraksi macam mana kita nak bantu mereka. Maka diajarkan kepada kita. Sebelum ni boleh jadi kita tahu dia ada masalah mental ni, tapi macam mana kita nak bantu dia. Maka kita pun bila lihat masalah-masalah kes nak bunuh diri yang semakin kritikal, kita risau. Kalau berlaku dalam kalangan orang-orang terdekat kita, maka ketika mana berlaku, kita tak tahu nak handle macam mana. Takkanlah kita nak kata ini mesti tak rajin semayang, ini mesti kurang berzikir, ini mesti jauh daripada Tuhan, ini mesti banyak maksiat.
Ucapan-ucapan sebeginilah yang datang daripada kalangan orang yang dekat dengan masjid, orang yang dekat dengan surau, sebenarnya merosakkan jiwa orang yang sedang nak berubah. Ucapan-ucapan sebegini bukti bahawa kita sedang tidak memahami manusia, dan ucapan sebeginilah yang menyebabkan manusia akan semakin jauh daripada agama. Sedangkan pada waktu itulah waktu yang paling sesuai untuk dekatkan mereka kepada agama. Tiba-tiba ucapan itu datang daripada kita yang dah dekat dengan masjid, maka kita kata awak ni mestilah kurang berzikir ni. Akhirnya dia kata apa? Okey, tak apalah. Dia pun try nak berzikir, tapi akhirnya tetap tidak mendapatkan ketenangan yang dia kendaki. Maka macam mana kita nak kata? Saya pernah buat study case kepada seorang anak muda yang umur 20-an, yang dia pernah terdetik, bukan terdetik dah, dia dah berdiri dekat beranda bangunan dah, tinggal nak terjun. Mujur pada waktu tu ada kawan yang tarik tangan dia, tak jadi nak terjun. Dan dalam tempoh tu dia bagi tahu bagaimana dia berusaha dalam tempoh setahun ke setahun setengah jaga solat 5 waktu, baca Quran tak tinggal setiap hari, semayang sunat dia jaga, puasa sunat dia cuba lazimi, tapi tetap tak menghilangkan perasaan nak bunuh diri tu. Sampai hari ni ada masanya dia akan datang balik. Maka apakah agama tidak mampu menyelesaikan masalah ini? Maka sebab itu kita kena fahami asal dahulu, punca kenapa dia jadi macam tu. Lebih penting untuk kita kenal pasti punca sebenarnya dia jadi macam ni sebab apa. Maka disitulah yang akan menjadikan titik untuk dia boleh berubah, ataupun dia akan kekal dengan keadaan itu sampai bila-bila. Kata pengarang, lain halnya dengan iman dan pengaruh keagamaan. Apabila iman telah mendalam dan telah bersemi dalam jiwa, nescaya ia sanggup merubah tujuan hidup seseorang, merubah pandangan hidupnya tentang segala sesuatu. Bahkan imanlah yang memperluruskan tingkah lakunya berhadapan dengan kehidupan, dan sudah tentulah dia tidak akan terikat dengan faktor umur. Sama ada ketika mana dia nak berubah itu dia adalah seorang kanak-kanak, ataupun ketika mana dia masuk alam remaja dan sudah tentu dewasa ataupun sudah tua. Setiap orang akan memiliki kebebasan untuk dia berubah apabila hidayah itu telah masuk ke dalam jiwanya. Tak tentu sahaja pada usia kanak-kanak sahaja dia akan boleh berubah. Bahkan banyak cerita-cerita yang kita dengar, mereka yang convert bukan masa kanak-kanak, tapi ketika mana mereka dah remaja, mereka dah dewasa. Baru ni ada seorang makcik dalam kelas, dia kongsikan pengalaman dia. Kelas berdekatan dengan bangunan Perkim, ada satu pertubuhan dakwah nama dia Jam'iyah. Mereka buat kelas secara harian sebelum Zuhur. Maka ada seorang makcik ni yang dia rajin hadir kelas ni secara konsisten. Dia ceritakan pengalaman dia ketika mana daripada rumah nak bergerak menuju ke kelas. Dia duduk di Ampang, dia akan keluar daripada rumah naik bas dan sampai ke stesen LRT, naik LRT sampai dekat Central, dia akan naik pula bas. Itu rutin dah hari-hari untuk pergi ke kelas di KL. Umur dah 60 lebih lah, rajin pergi kelas lagi. Alhamdulillah. Jadi dia ceritalah pengalaman dia. Suatu hari itu ada seorang budak-budak ni sembang dengan dia dalam kereta api, 20-an, yang dia bagi tahu dia baru convert masuk Islam. Masuk Islam. Dia tanya kenapa masuk Islam? Budak muda kan, umur 20-an masuk Islam. Sebab apa? Awet sebab suka kepada seorang gadis Melayu. Maka perempuan ni bagi syarat lah, kalau awak suka kat saya, awak kena masuk Islam. Biasalah kan, jadi hero lah, terus convert lah. Dan memang benda ni memang banyak berlaku sepanjang zaman pun, bukan sekarang je pun, memang biasa berlaku. Ramai je dalam kalangan orang yang boleh jadi mereka convert sebab apa? Sebab macam ni lah. Cuma lepas tu dia mulalah perlahan-lahan dia nak belajar pasal agama. Kerana bila convert bukan setakat convert je, mesti kena belajar. Jadi yang kita kata umur 20-an diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk Islam. Cuma makcik itu cerita tu sebab dia ada isu yang dia tak tahu nak jawab. Kerana budak ni ialah budak muda asal Kristian dan masuk pula pengajian dalam bidang engineering. Jadi boleh faham lah kan orang ni otaknya macam mana kan. Dia tanya soalan-soalan ni kritikal. Makcik ni dia tanya kita lah macam mana nak tolong jawab. Tapi tak tahulah boleh jumpa balik ke tak.
Dia kata apa? Budak ni tanya saya, Ustaz, kenapa dalam masjid tak ada lakaran gambar Tuhan? Memang tak ada kan? Jangan tengok depan pula kan. Tak ada gambar Allah kat depan. Kenapa? Tak ada gambar Nabi dalam masjid. Kita tanya baliklah pakcik tu, kenapa pula nak kena gambar Allah dengan gambar Nabi dalam masjid? Kita fahamlah latar cerita dia, kerana dia datang daripada Kristian. Kristian pergi gereja, dalam gereja ada apa? Kita pun tak tahu, kita pun tak pernah masuk, tapi kita tahulah kan. Maklumat di media sosial, dalam gereja adanya lakaran gambar Jesus. Yang mereka yakini ini Tuhan, ini lakaran gambar Tuhan. Maka makcik tanya, kenapa nak kena ada gambar Tuhan? Dia tanya balik makcik, macam mana makcik semayang? Kerana bila kita nak khusyuk, nak beribadat, kita kena bayangkan gambar Tuhan, wajah Nabi, supaya itulah bukti kita sedang menyembah mereka. Kita kata tak pernah terfikirlah kita nak semayang macam tu, kerana memang itu bukan didikan dan ajaran dalam Islam pun. Cuma cerita daripada makcik ni penting. Apabila kita nak memahami agama, kita kena aktifkan mod akal kita dengan semaksimal mungkin. Kita tidak mengalami pengalaman sebagaimana dia, tapi kalau orang lain ada pengalaman macam ni yang dia tanya kita, macam mana kita nak jawab? Kalau kita tidak memiliki pengetahuan-pengetahuan sepanjang kita menganut Islam, kita tak pernah pun nak fikir soalan-soalan di luar kotak, kerana kita dah ada satu dogma, wala tafakkaru fi zatillah, jangan berfikir tentang zat Allah. Tangan Tuhan macam mana, muka Tuhan macam mana. Akhirnya kita terus tak nak fikir. Sedangkan tak boleh fikir tu dengan klausa fikir yang akan menyebabkan kita akan melangkaui hak Tuhan sebagaimana yang sepatutnya. Tapi fikir dengan niat kita nak tambah kefahaman, keyakinan terhadap agama, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melalui proses yang sama kan? Ajar berfikir, dan sudah tentu dia akan memberikan kesan kalaulah berlakunya dialog sebegini untuk kita try macam mana cara kita berhujah. Kata Syekh Syed Hawa, untuk seseorang itu kenal Tuhan, dia mesti aktifkan akal dia. Dan ini sekaligus menolak pandangan yang mengatakan kalau kita nak faham agama, ikut je kan? Kalau fikir nanti jadi liberal. Kita kata takkanlah agama sesedangkal itu, kalau fikir akan jadi rosak. Sedangkan Allah yang bagi kepada kita akal, dan Allah tahu akal ini alat untuk kita kenal Tuhan. Tiba-tiba kalau fikir, kita akan jadi rosak. Tak dinafikan manusia hari ini rosak kerana berlebihan berfikir, tapi Syekh Syed Hawa mendatangkan satu teori yang penting untuk kita. Kalau betul-betul tak nak sesat dan kita nak kenal agama sebaik-baiknya, akal ini kena difungsikan semaksimal mungkin. Cuma macam mana caranya? Dikongsikanlah dalam satu kitab dia yang bertajuk Allah Jalla Jalaluh, macam mana sepatutnya manusia itu kenal Tuhan. Penting ni. Kalaulah makcik ni ataupun sesiapa saja yang tak boleh jawab soalan anak muda tadi yang baru nak kenal Islam, ada dua kemungkinan. Sama ada dia akan kembali kepada ajaran asalnya, sama je kan? Dah ajaran ni lagi baik. Kerana apa? Semayang lagi khusyuk bila bayang gambar Tuhan dalam Islam. Tuhan pun tak ada. Bila tanya Tuhan pun tak tahu kat mana, macam mana muka Tuhan pun tak tahu. Kerana apa? Bukan tak ada jawapan, tetapi kerana orang-orang yang berikan jawapan itu tidak mampu memberikan keyakinan bahawa ini ajaran yang lebih baik daripada ajaran yang lama. Akhirnya na'uzubillah, dia akan convert balik kepada ajaran dia yang lama. Kerana dia beritahu makcik ni, saya masih lagi pergi gereja pada hari Ahad, kerana tak nak ayah tahu bahawa saya dah convert. Itulah namanya mu'allaf. Hati mereka masih lembut. Mereka perlukan kepada satu jawapan yang konkret terhadap persoalan-persoalan mereka, kerana dia melibatkan kepercayaan. Azan dulu kita sambung sekali ya. Boleh insya-Allah.
La ilaha illallah. Baik, kita cuba habiskan bab ni. Apabila menyebutkan tentang iman adalah mekanisme perubahan yang jauh lebih ampuh berbanding daripada ilmu yang tidak didasari dengan hidayah, menyebabkan orang itu boleh kembali kepada Tuhan. Boleh jadi dengan pemikiran tadi menjadikan manusia semakin sesat, walaupun dia adalah suatu idea yang bagus. Seumpama Elon Musk kan, dia banyak idea dia kan, dia memang sentiasa develop, dan dia sangat-sangat bertuhankan kepada AI. Maka kita kata sudah tentu ending dia akhirnya manusia akan jadi alat, akan jadi hamba kepada teknologi. Begitu juga dengan emosi. Revolusi Arab Spring, kita lihat macam mana, macam bagus perubahan itu dilihat pada fasa awal. Semua negara-negara Islam yang sudah tak tahan dengan pemerintahan diktator, jadi masing-masing pun move. Rupa-rupanya bila kita lepas jadi, barulah kita buat study, bincang dengan kawan-kawan. Rupanya revolusi Arab Spring adalah revolusi yang dicetuskan hanya dengan klik di media sosial secara sentimen, emosi, tanpa tahu pun lepas tu nak buat apa. Tak ada idea. Akhirnya setahun jatuh, 2 tahun jatuh, dan ada tempat yang sampai sekarang terus run up, tak tahu jadi apa. Maka itu beza dengan revolusi yang datang daripada barat. Walaupun dipelopori, kita kata generasi yang memang anti Tuhan, anti Christ, tetapi dilihat mereka develop kerana apa? Mereka ada something yang mereka nak bawa dalam umat. Maka penting idea tu. Sebab tu dalam ketika mana menceritakan tentang pengaruh iman, dia datangkan 4 kisah yang berlaku pada zaman dahulu, golongan yang berjaya twist jiwa mereka daripada rosak kepada iman. Yang pertama, ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun melalui firman Allah Ta'ala dalam surah Taha, dan ada dalam surah Asy-Syu'ara, seumpama ayat Allah Ta'ala menyebutkan fa'ulqiyas saharatu sajidin, apabila Nabi Musa melemparkan ularnya, akhirnya apa yang berlaku kepada ahli sihir, mereka terus tercengang dan terus mengucapkan qalu amanna birabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan yang menguasai semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhan Harun, Tuhan Musa. Kerana apa? Mereka dengan kepakaran sihir yang dijemput di seluruh kawasan di Mesir, ada pandangan yang menyebutkan sehingga ahli sihir yang datang nak lawan Nabi Musa ni mencecah 80,000 orang. Bukan calang-calang, bukan sikit-sikit, masing-masing dengan janji daripada Fir'aun, siapa yang berjaya kalahkan Musa akan dijamin kedudukannya di sisi aku, naik pangkat lah. Maka sudah tentu motivasi mereka tinggi, keluarkan segala skill, kepakaran puluhan tahun menjadi ahli sihir. Tiba-tiba campaknya ular Musa, ini surrender, ini ilmu yang tak pernah tahu, tak pernah belajar. Akhirnya mereka menyatakan keimanan. Kerana apa? Meyakini. Mereka pakar tipu, tiba-tiba melihat benda yang ini bukan tipu, ini real, maka mereka beriman kepadanya.
Dan benda ni sedang berlaku di negara jiran kita. Mungkin kita ada tengok kan, pesulap merah yang dia bongkarkan penipuan-penipuan perawat-perawat Islam, padahal sebenarnya semua tu trik aja. Jadi orang yang belajar trik, dia pakar dalam bidang tu, dia tahu beza mana orang yang buat rawatan secara Islam dengan orang yang buat rawatan dengan niat-niat yang merosakkan. Jadi ahli sihir dengan kepakaran sihir dia, tiba-tiba Musa boleh datangkan ular yang bukan sihir, dia orang tahu ini real. Maka akhirnya mereka angkat tangan dan mereka menyatakan keimanan, padahal mereka bukan biasa-biasa punya golongan. Kalau hari ini memang penasihat kepada kerajaan dengan nasihat level tertinggi, tiba-tiba beriman kepada Musa. Maka ini cerita yang penting untuk kita, disebutkan oleh itu Qaradawi. Lihatlah bagaimana besarnya perubahan yang timbul dalam diri orang yang pandai sihir setelah mereka beriman. Kerana cerita dia bukan setakat beriman. Selepas daripada mereka beriman, Firaun terus datangkan ugutan-ugutan yang sangat-sangat keras. Kata Firaun, qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra fala sawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Ni ikut Musa ni, rupa-rupanya selama ni tok guru korang. Tak pasal-pasal Nabi Musa kena tuduh pula bila masuk pula dia orang ni berguru kan dengan Musa. Dan kalau korang tak ubah pendirian korang, aku akan salib kalian. Aku akan salib kalian. Tapi apa jawapan ahli sihir tu? Seakan-akan dah lama masuk Islam. Kata mereka, qalu lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hazil hayatid dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihri wallahu khairun wa abqa. Tak heran lah, kami tak heran kau nak buat apa kau buatlah ikut pandamu lah, kami tak heran dah. Kerana apa? Kami nak ikut Musa. Apa yang kau nak tentukan kepada kami kat dunia, kami tak akan heran, kerana kami nak jumpa dengan Tuhan kami di akhirat. Berani ke kita buat ucapan macam ni? Belum tentu kita berani. Kami minta ampun kepada Tuhan kami, mudah-mudahan dosa kami selama ni main sihir diampunkan oleh Allah. Kami meyakini ini jalan yang benar. Ini kisah ahli sihir Firaun yang sepatutnya menjadi sumber inspirasi kita. Yang kedua, kisah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini kita semua maklum, mungkin kita tak sebutkan dengan panjang, dan bagaimana Sayyidina Umar daripada orang yang tegas, orang yang sangat-sangat kuat menentang Islam, bahkan dia dah ready dah nak bunuh Nabi, tiba-tiba swing. Tu Nabi kata apa? Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam iza faqahu. Orang yang baik pada zaman jahiliah Sayyidina Umar ni, walaupun kita dengar cerita-cerita tak baik pasal dia, daripada aspek berhujah, daripada aspek identiti peribadi, Sayyidina Umar orang yang baik. Orang yang baik. Cuma kefahaman dia dengan asabiyah, dengan apa yang difahami oleh masyarakat pada waktu itu, yang menyebabkan dia jadi macam tu. Tapi bila dia ubah, maka dia menjadi individu yang disebutkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Gambaran kepada orang yang pada waktu jahiliah dia ada kebaikan-kebaikan dia yang banyak, bila masuk Islam dia akan jadi orang yang sangat-sangat hebat. Begitu juga kisah seorang wanita yang bernama Khansa. Khansa ni seorang perempuan yang waktu zaman jahiliah, kita semua maklum perilaku jahiliah bagi orang perempuan, kalau berlaku kematian dia akan meraung, dia akan meratap, dia akan koyak-koyakkan baju dia, meraung. Kerana Khansa dia ada anak yang mati waktu dia jahiliah. Tapi bila Khansa masuk Islam, dia ada 4 orang anak lelaki. 4 ni dihantar ke medan perang. Dan keempat-empat ni bila habis perang dikhabarkan kepada Khansa, 4 semua syahid. Tak ada pula Khansa bila anak aku apalah, tak ada. Tapi apa kata Khansa? Alhamdulillah, keempat anak aku telah syahid. Dan dia ada syair dia yang disebutkan betapa dia rasa bersyukur kerana 4 orang anak ni syahid. Dan kata dia, mudah-mudahan aku akan bertemu dengan anak aku di sana. Jadi kita kata ini dengan iman
Dan sepatutnya itulah yang berlaku kepada kita apabila iman, kita benar-benar menjiwai nikmat iman. Sepatutnya dia akan beri kesan kepada akhlak kita, dia akan beri kesan kepada kehidupan kita, dia akan beri kesan kepada cara kita berfikir, kerana iman itulah yang merubah kehidupan kita. Maka hari ini kalau kita lihat kita beriman tetapi tak memberi kesan kepada kehidupan kita, maka baikilah pengetahuan kita tentang iman, kerana iman ini perlu dipelajari. Para sahabat seumpama Ibnu Mas'ud ataupun Ibnu Umar menyebutkan, kami sebelum belajar Al-Quran kami belajar iman. Sebelum nak baca Quran tu kami belajar iman, sehingga menyebabkan apabila kami belajar Al-Quran lalu kami mempraktikkan kandungan Al-Quran dengan keimanan tadi. Adapun generasi mendatang, mereka membaca Al-Quran daripada Fatihah sampailah An-Nas, mereka khatam Al-Quran tetapi mereka membacanya tanpa iman. Jadi ini satu peringatan yang kita kata Masya Allah. Mudah-mudahan dia menguatkan kefahaman kita untuk terus memahami agama dengan sebaik ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu bis solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wallahu alam.